Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur demi syukur di atas segala nikmat yang Allah berikan, dan di atas juga peluang untuk kita berjumpa lagi pada hari ini, pagi ini, bagi menyambung tajuk kita berkenaan tajuk penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, yang mana ia adalah perkara yang macam saya terangkan semalam, penting diperhatikan, kerana kadang-kadang ada orang ingat Islam ini hanya solat, puasa, zakat, haji, dan kadang-kadang ada orang pula tumpukan kepada tajuk hati tapi lupakan berkenaan dengan tajuk syariat. Sebenarnya dia sentiasa beriringan, tak pernah berhenti, tak pernah putus. Sebab tu bila kita kata kita ada Islam, ada iman, sepatutnya kita kena lahir dan juga ihsan. Hubungan kita sama manusia pun ada perbezaan dengan orang yang tak beriman. Baik. Kalau kita lihat, kita semua ni ada tingkah laku dan perangai yang sebenarnya kadang-kadang kita lihat ia ada kalanya hasil daripada persekitaran, cara kita membesar. Siapa bapa kita, siapa mak kita, dia beri peranan untuk tingkah laku kita atau perangai kita terbentuk. Namun begitu dalam hadis Nabi SAW, di samping perkara tersebut, macam Nabi nyatakan tentang perkara itu, Nabi sebut bila Nabi katakan tentang masalah corak, bahkan akidah kita dicorakkan oleh ibu bapa kita, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu al fitrati, semua anak yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah, maknanya suci, bersih, atau lebih tepat Islam. Fa abawahu, maka dua ibu bapanya lah, yuhawidanihi, meyahudikan dia, aw yunasiranihi, atau menasranikannya, aw yumajjisanihi, ataupun majusikannya. Itu sudut, satu sudut. Maksud dia memang anak tu Islam, bersih, tapi mak bapak dia corakkan. Dan dalam masa sama Nabi SAW juga bersabda berkenaan dengan ada kaitan dengan perangai tingkah laku kita. Nampak orang ni mudah buat urusan, yang ini susah buat urusan. Semua benda tersebut ada kaitan. Bila Nabi nyatakan hadis Imam Tirmizi, Nabi nyatakan innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ardi. Allah Taala ciptakan Adam dari genggaman tanah yang digenggam dari seluruh bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka datanglah anak Adam di atas kadar bumi tersebut, tanah, kan? Ada hitam, ada putih, ada merah, ada di antaranya. Ada yang elok, ada tak elok, ada yang mudah, ada yang susah. Maksud mudah untuk kita buat urusan macam tanah, bila kita tanam pokok tumbuh terus. Ada yang kita buat macam-macam dulu baru boleh jadi, memberikan hasil. Jadi dekat situ ada 2-3 benda lah dalam hadis berkenaan. Nabi terangkan berkenaan warna kita, kulit kita datang dengan sebab tanah yang berbeza Adam dijadikan. Dan kedua, masalah perangai yang tingkah laku kita atau tabiat kita, mudah atau senang untuk orang berurusan kita, ia adalah berasal daripada asal tanah yang kita jadikan. So kalau kita baca pada sudut ini, kita dengan hadis yang datang berkenaan dengan pencorakan ibu bapa kepada anak dan berkenaan dengan tanah asal jadi tadi, kita di hadapan dua keadaan lah. Di hadapan dua keadaan. Keadaan persekitaran
dan keadaan ketentuan Allah Ta'ala di atas perangai kita ada. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak disuruh untuk mengikuti tabiat atau perangai kita yang tak elok. Sebagai contoh, kita semua ni ada sifat tamak. Tamak ni adalah di antara perkara yang tak boleh berhenti pada anak Adam sebenarnya. Lepas tu Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut berkenaan dengan ketamakan ni. Nabi kata laukan libni Adam wadiyan min zahab la tamanna thaniyan. Kalau anak Adam ni ada satu lembah daripada emas. Kalau kita ni ada satu lembah emas, kita pasti inginkan dua. Walau kana lahu wadiyan min zahab. Kalau ada dua, la tamanna thalithan, pasti dia inginkan yang ketiga. Tak pernah berhenti. Ya, memang kita akan sentiasa nak, dah dapat nak ni, dapat ni nak ni. Tamak ini tak pernah berhenti sebenarnya. Ia takkan selesai di dunia ini. Jadi bila kita dapat satu benda, dan bahkan hadis tadi saya menyambung, wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Tapi takkan mengisi perut anak Adam ni kecuali tanah saja. Wa yatubullahu ala man tab, Allah Ta'ala akan kurnia taubat kepada siapa yang bertaubat. Dia maksudnya benda tu tabi'i yang kita tak boleh buang. Cuma para ulama menyatakan berkenaan dengan tamak ni, dia adalah di antara perkara yang membuktikan kepada kita wujudnya akhirat. Sebab kita manusia ni, kalau kita perhatikan, semua benda yang Allah beri pada kita, daripada perasaan dalaman atau anggota fizikal, kita boleh gunakan kepada sampai habis maksimum. Contoh macam tangan kita untuk menggenggam, kita akan genggam sampai kita lenguh. Kaki untuk berjalan, kita berjalan sampai letih. Mata kita boleh tengok merenung, tapi sampai mata kita akan habis maksimum. Itu kalau luaran lah, mendengar ke dan sebagainya, semua akan habis. Dalaman kita pun macam tu juga. Macam sayang kita, sifat sayang kita ada, rasa sayang kita ada, kita akan sampai maksimum, kita dah tak ada rasa dah. Demikian juga benci, marah, dia akan sampai tahap dah tak ada dah kosong dah. Tapi satu-satunya perkara yang Allah beri pada kita yang tak boleh habis adalah tamak. Dan tamak ni hanya akan diisi sehabisnya untuk manusia bila dia masuk ke dalam syurga. Masuk syurga baru dia nampak tak ada tamak dah, tak ada rasa nak lagi. Sampai Allah Ta'ala tawarkan, suruh kita impikan, tak boleh nak impikan, Allah Ta'ala tambah impian kita, suruh kita angan-angankan lagi apa yang kita nak ceritakan bahawa habis tamak ni takkan ada lagi. So sifat tamak dekat dalam kehidupan kita ni ada, memang ada, tak boleh kita lari. Tapi di sini datangnya keimanan yang kita ada, yang hasil ibadat kita buat, dalam perasaan Allah Ta'ala perhatikan kita, sedar diri kita sebagai hamba Allah, sebagai Tuhan, beriman dengan adanya qadar, beriman tentang aturan dan juga ketentuan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Kita sepatutnya merendahkan perasaan tamak tadi dengan rasa bersyukur, rasa berpada dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Kerana macam kadang-kadang ada orang sebutlah, dia kata apa, rezeki tak silap alamat. Kering tegak. Rezeki tak silap alamat. Tapi kadang-kadang geng-geng ni yang gunakan perkataan ni waktu motivasi untuk apa, makin kaya. Dia buat takkan silap alamat. Tapi lah, balik pada asal kita punya aturan yang kita sebut dalam macam dalam hadis Nabi terangkan berkenaan dengan qadar. Rezeki kita banyak mana, kan, sikit ke atau banyak ke, kan malaikat dah tuliskan. Kita tak salah meminta untuk tambahan, rasa tak cukup minta tambah. Kerana kita bab amal pun memang kita minta tambah, walaupun malaikat dah tulis dah amal kita. Ketika kita dalam alam janin, kan, dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, dalam hadis berkenaan, inna ahadakum, sesungguhnya seorang kamu, yujma'u khalquhu, dihimpun kejadiannya,
fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauma, dalam masa tempoh 40 hari. Lafaz sahih Muslim, thumma yakunu fi dhalika alaqatan misla dhalik, kemudian dia jadi dalam 40 hari yang sama tu jadi alaqah misla dhalik, macam itulah, tak ada ketentuan baru. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik, kemudian dia jadi dalam tempoh 40 yang sama tu jadi mudghah misla dhalik, macam tu jugalah, tak ada apa-apa. Kemudian lepas 40 lepas tu barulah thumma yursalu ilaihil malaku, diutus pada satu malaikat, dan malaikat ni fayamfukhu fihi ruh, malaikat tu tiup padanya roh. Yang kemudian wayuk baru bi arba'i kalimat, diperintahkan malaikat tu tulis 4 perkara. Bikatabi rizkihi, untuk tulis rezekinya, wa ajalihi, tempoh nyawa dia, tempoh dekat dunia berapa lama, wa amalihi, amalan dia, awasyakiyun am sa'id, bahagia atau sengsara. Ini benda yang memang malaikat tulis untuk kita. Sebelum kita kata dalam konteks masa iman dengan qadar tadi, kalau kita kata kita faham betul-betul, kita sebenarnya masalah apa kaitan perkara akhlak yang buruk tu kita akan hilang sebenarnya. Banyak benda yang boleh kita lapik balik. Macam ketamakan kita kan, kita sungguh nak satu benda, tapi benda tu bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Kita tahu Allah Ta'ala tak pernah aniaya kita, dan dia tahu apa yang patut, apa yang tidak untuk kita. Keimanan kita tentang sifat kita, tentang perkara berkenaan tentang Allah Ta'ala dan tentang af'al Allah Ta'ala ke atas kita dari qadar, sepatutnya merendahkan rasa yang dalam diri kita tadi, keinginan yang kita nak lebih, nak mengatasi orang lain, nak berada di atas sentiasa. Dia sepatutnya turun balik. Sebab ketentuan Allah Ta'ala memberikan contoh jawatan ke, ataupun memberikan seorang tu kedudukan ke, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mutlak. Banyak orang masih tak nampak perkara ni, walaupun Allah Ta'ala isytiharkan dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat ke-26. Tiap-tiap tahun kalau dia kata kawan-kawan kita yang terlibat dengan politik, yang saya nasihatkan orang, saya baca ayat ni je, kalah ke menang, saya kata Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Al Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk, katakan hai Muhammad, ya Allah, engkau raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan pada siapa engkau nak, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau tarik kerajaan dari siapa engkau nak, wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa engkau nak, wa tudhillu man tasha, engkau hina siapa engkau nak, biadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau ke atas sesuatu amat-amat berkuasa. Ini yang Allah Ta'ala suruh Nabi isytiharkan, sebutkan. Sebab sebenarnya kalau kita baca dalam asbabun nuzul ayat ini, dia berkaitan dengan ketidakpuasan hati ahli kitab. Kenapa Muhammad SAW yang diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul di kalangan Arab, bukannya di kalangan Bani Israel, yang orang kadang-kadang macam rasakan sepatutnya dioranglah pegang risalah terakhir, bukan bangsa lain. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, dia letak pada siapa dia nak, hatta kekuasaan, bukan kerasulan saja, hatta kekuasaan. Kalau kita faham itu, hatta jawatan, hatta apa saja kita miliki, kita dapat sebab Allah Ta'ala bagi. Tapi lah kita kata macam, kalau iman kita ada pada ayat-ayat berkenaan, pada hadis Nabi yang datang, contoh paling simple berkenaan qadar, tamak tadi kita takkan boleh nak teruskan lagi. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala tak bagi kita, ya tak bagi dah, kita redha. Dan bahkan kita faham pula, terutama kalau kita ada lapik pula dengan keimanan berkenaan dengan akhirat, yang ini adanya syurga, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan di sana lebih baik daripada apa yang di sini. Dia akan menjadikan diri kita makin tenang. Tak perolehi apa di sini, Allah Ta'ala akan gantikan lebih baik di sana. Allah Ta'ala berikan pada kita, tak beri pada kita sini, dia akan ganti di sana. Sentiasa kesabaran kita, macam Nabi SAW menyatakan berkenaan orang yang diuji pada matanya, bismillah, pada dua benda yang disayangi, untuk dua biji mata dia, kalau dijadikan buta, dia bersabar untuk dia syurga.
Mana kesihatan lah, tak diberi kesihatan dari segi masalah mata. Macam wanita yang diuji oleh Allah SWT dengan sawan. Ketika Nabi masih hidup, seorang wanita dia sawan. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa atakasyafu," dan aku tersilak kain. "Fad'ullah li," ada doa kepada Allah Ta'ala untuk aku. Kemudian Nabi beri tawaran kepada dia, "Aku boleh doakan engkau dan kau sembuh, atau Nabi kata engkau bersabar dan untuk engkau syurga." Maka wanita berkenaan pun berkata, "Aku kalau macam tu aku bersabar, cuma doakanlah jangan kain aku terselak." Maka Nabi pun doakan. Selepas Rasulullah SAW wafat, wanita ni masih hidup. Bagi kita dalam konteks hidup kita kan, kita bayangkan orang yang mendapat lindungan Allah Ta'ala, disayang Allah Ta'ala, kemas, tak sakit, tak tersadung, jalan sentiasa terjaga. Tiba-tiba wanita ni diceritakan oleh para sahabat kepada tabi'in, ini ahli syurga. Siapa nak tengok syurga, tengok perempuan ni. Orang tak faham. Orang yang kena sawan ni dapat di sisi para sahabat, diorang tahu kisah dia. So diorang cakap pada orang yang tak tahu kisah, perempuan ni ahli syurga. Diorang tak faham kenapa, maka diterangkan balik hadis Nabi tadi. So dia beri pilihan, sama ada didoakan dia sembuh atau dia bersabar di atas kekurangan yang Allah Ta'ala tak beri kepada di dunia ini, itu kesihatan, tapi Allah Ta'ala jamin untuk dia syurga. So, itu contoh dalil berkenaan dengan apa kekurangan di sini, ada gantian di sana. So seorang mukmin bila dia dengar berkenaan dengan tajuk apa di hari akhirat yang lebih baik untuk dia, dan macam disebut dalam surah Al, "Wal akhiratu khairun wa abqa," dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dia takkan runsingkan diri dia tentang apa yang berlaku di sini, terlepas di sini. Dia akan sentiasa fikirkan tentang apa Allah Ta'ala ganti di sana. Yang ini macam kita kata, ketamakan tu akan hilang. Sedangkan manusia ni kalau ikut ketamakan dia, kalau kita bagi seorang manusia ni separuh bumi, rasa-rasa puas hati tak? Separuh bumi bagi kat dia seorang. Dia rasa dia dia nak separuh lagi. Dia takkan berhenti, macam hadis Nabi nyatakan. Dia mesti nak lagi. Tapi oleh kerana kalau dia sedar berkenaan dengan qadar, dia sedar berkenaan dengan hari akhirat, dia sedar berkenaan dengan tajuk kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam agihan, sepatutnya dia akan turunkan perasaan panggil tabi'i yang dia ada, dilapik dengan iman, dilapik dengan kefahaman hakikat dunia ini dan sebagainya, maka dia akan turun. Dia bukan hilang. Kadang-kadang perangai kita dia tak hilang. Contoh paling mudah kalau tuan nak tahu perangai manusia yang tak hilang, lepas masuk Islam, lepas ikut kebenaran, contoh paling dekat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang yang garang sebelum masuk Islam. Soalan, lepas masuk Islam dia tak garang ke? Lepas masuk Islam, Umar bin Khattab, dia terus jadi macam orang ni nasyid, tunduk, mana ada? Dia masih garang. Dia masih seorang yang garang. Nak ceritakan contoh macam kisah hadis tentang dia tentang tajuk amal. Kan Nabi SAW pernah satu hari, Nabi Bukhari dan Muslim, duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi hilang masuk ke satu kebun, orang tak nampak, Nabi duduk diam dalam tu. Para sahabat bimbang apa jadi pada baginda SAW. Lalu diorang pun cari, takut Nabi diserang, dibunuh oleh musuh dan sebagainya. Dalam cari tadi, Abu Hurairah dia nampak ada anak sungai, dia follow sungai tadi, ada aliran air, dia masuk dalam, tengok Rasulullah tengah rendam kaki dalam satu kolam air. Kemudian dia nampak, apa tu, dia cerita, Rasulullah kata, kenapa? Dia kata, "Ya Rasulullah, tadi kau hilang, kami ingat sesuatu jadi kepada engkau." Maka Nabi pun kata kepada dia, "Ni, ambil kasut aku ni, kau keluar. Kemudian siapa-siapa kau jumpa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka beritakanlah gembira untuk dia syurga." Malangnya untuk Abu Hurairah, orang pertama dia jumpa adalah Umar. Dia jumpa Umar, dia kata kepada Umar, "Bergembira untuk engkau syurga. Nabi jadi untuk engkau syurga." Umar buat apa? Umar tumbuk dia terduduk betul. Dan dia lari menangis kepada Rasulullah SAW. Sampai depan Rasulullah SAW, Rasulullah kata, "Apa salih?" Lepas tu Umar kata, "Ya Rasulullah, engkau ke hantar dia keluar daripada sini dan suruh bagi berita gembira pada sesiapa yang dia jumpa beriman dengan Allah di akhirat, untuknya syurga."
Rasul kata ya. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau biar buat macam tu, nanti orang akan berhenti beramal. Orang pertama dijumpai adalah Umar. Dia dapat berita gembira tadi. Dia bimbang kalau dia kata dapat stamp syurga. Dia bimbang orang yang dapat stamp syurga ni akan berhenti beramal. Tapi tindakan dia apa yang dia buat? Dia tumbuknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So kat sini contoh kan, memang dia punya perangai garang tak pernah hilang. Ketika dia pergi ke Syam nak terima kunci Baitul Maqdis, sampai di satu sebatang sungai dia berenang. Dia tak jadilah macam orang kita kan, dia cerita wali-wali Songo ke wali mana jalan tahi. Umar, orang yang Nabi kata kalau dilintas satu lorong, syaitan dari lorong lain kan. Umar orang yang Nabi kata syaitan lari tengok muka dia. Dia sampai dekat sungai dia berenang. Tak ada bismillah, jalan tak ada. Dia berenang sampai seberang. Dia naik atas. Abu Ubaidah bin Jarrah tunggu seberang. Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar naik je, dia memuji, ya Umar, anta Arabul Qahd, engkau ni Arab tulen, hebat, Arab hebat. Itu Abu Umar pun, ini gubernur yang dia lantik untuk jaga Syam. Dia tumbuk, terduduk. Dia kata, mujur engkau saja yang cakap, kalau orang lain aku buat lagi teruk, dia kata. Kemudian Umar terangkanlah kenapa dia marah. Dia kata, kita tahu kan bahawa Arab ni sebenarnya dahulu bangsa yang hina. Orang Arab zaman dulu kalau nak masuk bandar Parsi, mereka kena ambil kasut ikat kat tengkuk, jalan, untuk orang tahu ini Arab. Tak ada kemuliaan. Mana ada empire? Dan orang Arab tak ada empire, tak ada kerajaan besar. Mereka duduk kampung-kampung kecil dalam satu keluarga saja. Jadi bila ada timbul satu idea bahawa Arab tu Arab sekian, Umar tak suka dengar. Tapi benda pertama dia buat, dia tumbuk. Gubernur dia tumbuk. Jadi betul kan? Dia sebut kata-kata dia yang terkenal yang kita sering dengar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang telah muliakan kita dengan Islam. Fama nabtaghi al-izzata bi ma a'azzanallahu bihi. Setiap kali mana kita cari kemuliaan yang bukan Allah Taala muliakan kita dengannya, azzalanallahu Taala hina kita. Dia ingatkan balik, tapi tangan dia tak turun. Banyak kisah lah kalau kita kumpul balik, kisah lepas Islam yang Umar bin Khattab, kisah lepas Islam yang dia punya perangai garang tu masih berjalan. Zaman Nabi sendiri pun, atau orang perempuan pun kenal Umar. Pernah sekali Umar bin Khattab Rasulullah SAW, dia duduk dalam satu rumah dengan wanita-wanita, semua tanya soalan dan sebagainya. Lepas tu suara naik tinggi. Ada yang macam biasalah kalau kita dengar orang perempuan, kalau dia tanya soalan kat sini tak kot. Dan kelas kalau biasa, bila kita jawab macam ni, dia jawab macam ni. Jawab macam ni, jawab macam ni. Ini tinggi suara. Lepas tu Umar lintas Umar dekat rumah tersebut. Dia tahu Umar lintas, senyap. Sampai kan perawi hadis tu kata, kalau jatuh jarum boleh dengar punya senyap. Lepas tu Rasulullah ketawa sambil berkata, wahai Umar, syaitan lari tengok muka kau. Nabi kata macam tu, syaitan lari tengok muka kau. Lepas tu Umar tegur juga lah. Dia kata korang berani angkat suara dengan Rasulullah SAW, tapi dengan aku kau takut. Orang kata kau kasar. Wanita-wanita tu kata kau kasar. So faham tak? Saya nak fahamkan tabiat dan perangai yang kita ada, hasil daripada apa Allah tetapkan ke atas diri kita. Daripada asal tanah Adam jadi, yang diagih pada kita ikut benih keturunan Adam ni, mana yang jadi kita. Ini benda yang kita yang akan pasti ada. Cuma bila Islam yang kita anuti, iman yang ada dalam diri kita, dia akan menurunkan balik atau menahan kita daripada mengiyakan perangai kita ataupun berterusan dengan perangai tersebut. Tanpa, kalau kita tersasul tak bertaubat, iman kita akan tarik kita. Kalau kita nak rasa tamak, nak rasa tak iri hati, dengki, iman kita akan tarik kita balik. Dia bukan tak ada, kena faham ya. Bukan bila orang tu belajar tentang penyucian jiwa ni, dia akan hilang terus perasaan madmumah dalam diri dia. Tak. Dia mungkin masih ada, cuma kadar banyak mana. Kedua, macam mana dia lepaskan.
macam dilepaskan. Kadang-kadang ada orang kata kalau kita dah tahu tentang qadar ni, takkan kita marah, takkan kita ada sifat marah. Benda tu tak benar. Sebab kalau kita perhatikan balik, sifat marah ni benda yang tak boleh dihilangkan. Hatta Nabi SAW bila ada para sahabat buat benda, muka dia berubah. Cakap tanya soalan pelik, muka dia baginda berubah. Macam contoh apabila Nabi SAW Usama bin Zaid cuba untuk beri syafaat bagi kerana orang ramai nak minta Nabi SAW jangan potong tangan seorang wanita bangsawan kerana mencuri pada Bani Makhzum. Dia mencuri, jadi orang ramai rasa benda ni tak patut jadi, kan tak pernah kita hukum orang bangsawan, dia kata. Tiba-tiba Nabi SAW nak potong tangan perempuan ni. Perempuan pula tu bukan lelaki. Zaman kita sekarang kita timbul tajuk lah, wanita ini adalah sekian, janganlah seksa dia. Tapi dia buat jenayah yang sama macam orang lelaki. Orang lelaki kena, perempuan tak kena, tak boleh lah. Jadi kat situ diorang hantar Usama bin Zaid untuk minta syafaat, kan? Minta syafaat, minta perantara dengan Nabi supaya jangan potong tangan wanita berkenaan. Dan Usama bin Zaid sebagai seorang yang disayangi oleh Rasulullah SAW, dia anak hasil perkahwinan Ummu Aiman yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil dengan anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi itu Zaid bin Harithah. So dua orang yang Nabi sayangi dapat anak tu macam cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak jadi cerita, Usama pun minta. Nabi marah. Kan? Nabi kata, aku tak nampak, aku tak boleh nampak engkau memberi syafaat pada satu had daripada hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Tu marahlah tu. Cuma beza dia masalah marah tadi kan, kita kata ada dalam diri. Nak kata tak ada marah tak boleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia pernah sebutkan, dia kata man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa dibuat benda padanya untuk dia marah tapi dia tak marah, tapi maka dia keldai. Sebab dalam alam haiwan ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, keldai je, cuma kita kat Malaysia tak bela. Kita ada binatang lain. Tapi keldai je sebenarnya yang kalau kita buat apa-apa dia tak bising, dia tak lawan balik. Habis kuat dia je. Kalau kita ni dia. Kalau benda lain, binatang lain, ayam ke kucing ke, try tengok. Cubit. Try. Kucing tu kepak ekor dia sikit. Tengok dia buat apa. Dia akan cakar kan, dia akan marah. Yang tak marah keldai je. Imam Syafi'i kata, barang siapa yang dibuat padanya benda untuk marah, dia tak marah, dia keldai. Tapi dalam kita kata nak kita turunkan kemarahan kita tadi, rasa yang ada dalam diri kita, iman kita boleh membantu. Iman kita akan sangat membantu. Contoh antaranya masalah beriman dengan qadar. Keimanan kita dengan qadar boleh menyebabkan kita tidak melaksanakan dua daripada batasan. Sebab tu Nabi terangkan berkenaan dengan laisa syadid, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ati dengan kuat bergusti. Walakinna syadid, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang boleh mengawal diri dia ketika marah. Maksud dia marah itu ada, tapi dia kawal, dia tahan. Allah Ta'ala berikan gambaran yang sama dalam surah Ali Imran ayat 133 134. Allah Ta'ala nyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan segeralah kepada syurga. Cepat-cepat ke syurga. Arduha ka ardis samawati wal ard, yang luasnya macam luas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang syurga ni disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dia start dengan sifat pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang boleh infakkan harta ketika senang atau susah. Senang boleh buat, susah pun dia tak ada masalah nak keluar harta dia. Sebab balik pada iman tentang akhirat. Dia tahu akhirat ada ganjaran di atas apa dia kemukakan di sini, dia dapat gantian di sana, so dia pergilah. Maka dia simpan dekat sana, bukan simpan dekat rumah, simpan dalam bank. Dia simpanan akhirat dia panggil. Sebab apa benda yang sebenarnya harta kita adalah apa yang kita makan, kita pakai. Apa kita simpan tu harta waris kita, belum tentu jika kita makan. So, Nabi sini sebut macam tu. Bila baginda SAW
jelaskan berkenaan dengan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu perbuatan membanyak-banyakkan, ini anak-anak dan juga harta, sampai kamu masuk kubur, sampai kamu ziarah kubur, matilah. Lepas tu Nabi kata, yaqulu ibnu Adam, berkata seorang anak Adam itu, mali, hartaku. Tapi Nabi jawab balik. Nabi kata, walaisa laka ibnu Adam mim malika, tak ada untuk engkau hai anak Adam daripada harta engkau, illa ma akalta fa afnait, kecuali apa engkau makan kau habiskan, itu harta engkau. Wa ma labista fa ablait, apa engkau pakai engkau lusuhkan sampai hancur, baju sampai kau koyak, itu engkau punya juga. Wa ma qaddamta fa abqait, apa engkau kemukakan itu untuk akhirat, engkau kekalkan di sana, itu harta engkau. Lepas tu bila sifat pertama diberikan kepada orang bertakwa ni, nak kena quote pun tak jadi. Sebab apa? Iman ada. Jadi sebab tu dia kata, yang pertama sekali adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ayat 31-34 surah Al-Imran. Orang yang menginfakkan harta, belanjakan harta ketika senang atau susah, sempit ke lapang, tak ada hal, dia akan sentiasa keluar, sebab dia fikir tentang simpanan sana, bukan simpanan sini. Kemudian sifat kedua dia, wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan kemarahan. So maksudnya orang bertakwa ada marah lagi tak? Kita nak faham sekarang daripada ayat ni. Ada tak marah? Ada. Tapi yang ada pada dia adalah perangai apa? Tahan kemarahan. Marah itu ada, tapi ditahan, jangan lepaskan. Dan pelepasan marah atau geram atau yang paling utama mula dengan mulut. Mula dengan mulut, bukan dengan tangan. Bila kata saya sabarlah ni, bila tinggi suara tak sabarlah tu. Sabar encik, sabar. Iyalah saya sabarlah, awak ni apa? Bila cakap tinggi suara tu, itu maksud tak sabarlah. Sabar dia, maksudnya dia tahan kemarahan dia jangan lepaskan. Walau dengan bunyi suara dia, nada suara dia, kalimah yang digunakan, tak boleh. Tapi okay, marah itu masih ada, tapi sepatutnya ditahan. Tapi ada orang kata, macam ustaz, kalau tak lepas kemarahan ni, atau kita pendam, benda ni boleh jadi ulcer. Ada orang kata penyakit dalaman dalam badan, kadang kita asyik kena tekanan jiwa, kadang-kadang memberi kesan pada tubuh badan kita. Ada kebenarannya, tetapi Islam bagi solution. Apa penyelesaian Islam berikan? Wal'afi, yang ketiga, wal'afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Maksud dia kalau tak nak, dia tahan marah, nak lepaskan lagi tajuk tadi, supaya jangan sampai ada lagi dalam diri dia perasaan tersebut, maafkan terhadap manusia. Ni kau kata macam payah, tapi masalahnya kita sepatutnya bila nak maafkan orang, kita mesti ada dalam diri kita ni satu panggil apa, insentif yang kita nak. Memang kita ni perlu insentif. Jangan katalah kita ikhlas-ikhlas kan. Sebab insentif tu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala dah bagi dah tawaran untuk orang yang memaafkan ni, orang lain. Sebab sifat maaf ni yang kita nak buat, kalau kita letak satu je punca dia, yakni kalau kita maafkan dia, Allah maafkan kita, itu besar dah. So kadang-kadang kita ni perangai kita nak berkira dengan orang, tapi bila Allah Ta'ala nak berkira dengan kita tak nak. Kalau Allah Ta'ala kira setiap lafaz kita sebut, setiap lintasan hati kita, setiap kelingan mata kita, setiap tindak tanduk kita, tak lepas kita kot. Takkan lepas. Tapi kita nak kan dilepaskan, dimaafkan begitu saja. So kalau kita nak benda tersebut dibuat pada kita, memang kita kena buat kepada manusia yang lain. Sebab Allah Ta'ala melayan kita dengan ikut layanan kita kepada orang. Contoh macam Nabi kata, man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin satu kesusahan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi dunia wal akhirah, Allah lepaskan dia satu kesusahan daripada kesusahan dunia dan akhirat. Man satara an muslimin satara, Allah Ta'ala, barang siapa tutup daripada seorang muslim, ini aib dia, Allah tutup kat atas dia. Maksudnya kalau kita tutup aib orang, Allah Ta'ala tutup
aib kita. Kita tolong orang, Allah Ta'ala tolong kita. Kita maafkan orang lain, Allah pun boleh maafkan kita dengan mudah. So patutnya memang kita kata marah itu ada, tapi kita ada insentif yang Allah Ta'ala berikan. Ini tawaran Allah Ta'ala kepada kita, yang kalau kita pakai, kita percaya, kita akan turunkan sifat tadi. Tapi ujung tu lagi dahsyat lah. Yang apa, cadangan yang keempat adalah wal afin annas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala suka orang buat kebaikan. Para ulama letakkan tafsir ayat berkenaan, yang ini buat kebaikan kepada orang yang buat jahat kepada dia. Sebab dalam Quran Karim, kalau kita lihat dalam banyak ayat, dalam 3-4 tempat dalam Quran Karim, Al-A'raf ayat 19-200, dalam Fussilat 34-36, Al-Mu'minun 96-98, Allah Ta'ala berikan arahan, idfa' billati ahsan, balaslah yang buruk dibuat tu, balaslah dengan benda baik. Allah Ta'ala suruh balas dengan benda baik. Ini insentif Allah Ta'ala suruh kita buat. Memang payah lah, memang payah, sangat susah, tapi itu sebenarnya cara untuk kita hilangkan apa-apa dalam diri kita daripada perkara tadi. So sifat yang kita ada, tingkah laku apa kita, karakter kita tu boleh jadi memang macam-macam. Boleh jadi macam-macam. Tetapi iman kita yang Allah Ta'ala berikan, takwa yang Allah Ta'ala masuk dalam hati kita, yang kita kadang doa, yang Nabi suruh kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha, berikanlah jiwaku ini, diriku ini ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah ia, engkau sebaik-baik yang menyucikan ia, anta waliyuha aw maulaha, engkaulah pelindung hati, engkaulah tuan hati ini. Jadi kita minta Allah Ta'ala bersihkan, berikan ketakwaan kita. Kalau Allah Ta'ala kurniakan takwa tadi, sepatutnya dengan ada tadi, perangai kita yang macam-macam tadi akan tertahan. Itu sudut asal yang kita kena tahu. Mutakhir ni, zaman kita sekarang ni, jadi kes kan, bila SOP ditentukan oleh kerajaan berkenaan dengan solat, berkenaan dengan, kadang banyak orang pilih-pilih lah, dah dapat soft ke kan, walaupun kadang geng yang share di social media tak datang masjid pun, cuma seronok bila nak api kan, perkara-perkara yang tak patut diapi kan, timbul tajuk ni. Kita dalam konteks ahli sunnah, ini contoh macam iman kita dengan Rasulullah, iman kita dengan Al-Quran, kepada Allah Ta'ala, yang terperintah kita supaya taat Rasul, dan dalam ketaatan pada Rasulullah SAW, baginda berikan antara benda yang pesanan baginda beri kepada para sahabat. Dan benda ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, para sahabat laksanakan perintah ini. Ini bila mana Nabi SAW pernah berikan peringatan kepada para sahabat tentang satu perkara, dan para sahabat kata ini seolah-olah peringatan selamat tinggal macam terakhir, maka wasiatkanlah kepada kami. Maka Nabi kata apa? Usikum bis-sam'i wa ta'ah, aku pesan pada kamu untuk dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, sekalipun menjadi ketua ke atas kamu seorang hamba Habsyah, yang dia ni kalau ikut engkau dengan dia, engkau lagi mulia lah, dia ni kira lower status, tapi kalau dia jadi ketua kamu, maka dengar dan taat. Pasal tajuk dengar dan taat ni pada zaman kita sekarang ni sangat-sangat penting. Sebab kestabilan negara, kedudukan masyarakat, kan, keamanan, persaudaraan kita dan sebagainya, semua berjadi dengan masalah pertama sekali antaranya ketaatan. Yang sekarang kalau tuan-tuan tengok dekat belah Eropah kan, bila dikuasakan sesuatu, diorang tak ada asas tadi, maka keluar tengah jalan, gaduh dengan polis dan sebagainya. Benda tersebut jadi anak-anak pun tengok, oh boleh gaduh punya dengan polis. Jadi benda tu jadi tauladan yang takkan amankan negara tersebut sebenarnya. Yang kita umat Islam ni kadang ada orang kata macam, alah, tak melawan kan, tak tunjuk perasaan, tak buat benda-benda ni, tak melawan. So kita ada bimbingan daripada Nabi SAW yang Nabi pesan kepada kita untuk buat. Macam apa yang pemerintah suruh kita buat pada benda yang ma'ruf, pada benda yang ada ijtihad padanya. Benda tak ada ijtihad, contoh macam benda yang haram, Allah Ta'ala haramkan, memang tak ada ruang lah untuk kita kata taat, tak ada dekat situ taat. Tapi pada apa benda yang ada ruang untuk ijtihad, ada ruang untuk percanggahan pendapat dan sebagainya, maka kita mesti ikut satu keputusan sahaja, dan jangan kita ada macam batu api dan sebagainya hidup dalam masyarakat. So benda ni akan memberi kesan kepada
keharmonian. Sebab bila start orang tak suka sekian apa yang sebar fitnah, sebarkan tohmahan macam kata apa kerajaan ikut dajjal dan sebagainya kerana ikut SOP. Ni ada di antara perkara yang sebenarnya kalau ikutkan dalam sejarah disebarkan dalam sejarah Islam ni oleh Abdullah bin Sabah, pengasas ajaran Syiah, yang mana dia mula-mula sekali buat gerakan dia ketika zaman Osman bin Affan. Dia ajak orang ramai benci kepada khalifah. Dia kata Osman ni tak perintah macam Abu Bakar dan Umar. Osman tak perintah ikut cara Quran. Osman tak ikut ini, tak ikut itu. Dia kerja dia api lah. Jadi sampai peringkat berakhir dengan keluar dua kumpulan pemberontak yang kalau tuan-tuan nak tahu, mereka ni bukanlah orang biasa. Majoriti mereka adalah guru-guru Al-Quran. Keluar daripada Iraq, daripada Mesir, kepung Madinah Rasul pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijrah, dan paksa Osman letak jawatan. Osman tak letak jawatan, dia bunuh. Lepas Osman dibunuh, dia orang paksa Andi ambil jawatan. Ni contoh nak fahamkan benda yang Nabi larang. Dan daripada situ, lepas dari itulah sampai sekarang tak pernah berhenti. Macam ni tanah Arab sebagainya kan, macam pemberontakan, lepas berontak. Bila kita biarkan, sebab kalau ikutkan pada para sahabat, ikut idea, memang kadang-kadang apa yang dibuat oleh Abu Bakar sendiri pun ada yang tak setuju. Ikut dalil sangat kuat. Contoh, zaman Nabi ada je orang tak nak bayar zakat, Nabi tak bunuh pun. Tapi ketika Abu Bakar memerintah, bila ada perkampungan tertentu yang masuk Islam, kemudian bayar zakat ke zaman Rasulullah hidup, Rasulullah wafat tak nak bayar zakat, Abu Bakar keluar tentera. Kalau ikut perbahasan untuk kita konon ikut sunnah dan sebagainya kan, Abu Bakar buat tu, Nabi pernah buat tak? Soalan. Abu Bakar buat tu, keluar tentera serang kampung tak bayar zakat, Rasulullah pernah buat tak? Tak ada. Tak pernah. Tapi kerana masalah, tengok Abu Bakar punya tindakan tu, itulah yang menyiapkan umat Islam untuk ketika Umar memerintah boleh mudah untuk bergerak. Kalau Abu Bakar tak buat kerja tu, Umar lagi letih. Mana Abu Bakar menyiapkan jalan. Mana bila kita tengok Abu Bakar, Umar antara kerajaan Islam yang pemerintahan Islam yang paling berjaya, kan, perluasan jajahan Islam sampai Rom dan Parsi pun jatuh. Rom dan Parsi jatuh ke tangan Islam. Islam sampai Raja Parsi lari ke India. Raja Parsi, yang orang Parsi ni dulu punya gagah, punya kuat. Dikatakan zaman dahulu satu Parsi boleh gaduh kalah 20 Arab. Nak ceritakan gagah diorang. Lepas tu saya kata kan, nak masuk bandar Parsi, orang Arab pakai kasut gantung kat tekuk. Hatta ketika Nabi SAW kirim surat kepada Maharaja Parsi, Kisra Parsi, untuk masuk Islam, dia koyak surat Rasulullah, dia hantar gubernur dia arah gubernur dia di Yaman untuk tangkap Nabi. Tahu gubernur dia hantar beberapa orang. Nak tengok apa kita panggil apa? Sombongnya. Rasa dirinya orang Parsi ni. Dia hantar 2 orang je nak tangkap Nabi. Nabi kirim surat. Tuan-tuan bayangkan, okay, dari sini sebenarnya tanah Arab, Nabi kirim surat ke Parsi. Parsi koyak surat, Maharaja Parsi koyak surat, dia hantar gubernur dia dekat sini, bukan tentera dari sini tau, tentera dari sini, daripada Yaman, tangkap Nabi. Dan gubernur tu hantar 2 orang je untuk tangkap Nabi. Tuan-tuan faham apa? Dia rasa Arab. Apa Arab nak buat apa? Tapi bila 2 panglima tentera tu datang ke Madinah, dia tengok para sahabat, dia tak berani. Dia tak jadi nak buat kerja dia orang. Nabi suruh tinggal sini. Duduk sini sampai beberapa hari. Lepas tu dia minta nak balik. Nabi kata kepada mereka berdua, bagi tahu raja engkau, itu dekat Yaman tu, gubernur Parsi di Yaman, nama dia Bazan, bagi tahu pada dia, Tuhan aku dah bunuh Tuhan dia malam tadi. Tuhan yang dimaksudkan Raja Parsi malam tadi. Nabi terangkan cara mati dan sebagainya. Kejadian tu memang jarak jauh, mana dia handphone zaman tu.
Jadi yang dua panglima tentera tu dia turun balik ke Yaman. Sambil berjalan, semua kabilah tanya apa Muhammad buat. Dia cerita balik apa yang Nabi kata. Dia kata Tuhan dia bunuh Tuhan kami malam tadi. Jadi benda tu lah berita yang menyebabkan ahli Yaman, penduduk Yaman masuk Islam tanpa perang. Dia boleh ceritakan bangganya kan. Tapi Maharaja Parsi tu yang jatuh semua kerajaan dia berlaku pada zaman Umar. Tapi yang buka laluan jalan sebenarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Benda pertama yang antara dia buat adalah perang dengan orang tak bayar zakat. Yang kalau kita bincang secara perbuatan, Nabi tak pernah buat. Tapi para sahabat macam Umar bin Khattab ketika mana Abu Bakar arahkan untuk perang dengan orang tak bayar zakat. Tahu tak Abu Bakar Umar kata, Umar hafal daripada Nabi SAW. Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus solah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah dan mereka dirikan solat. Yang Abu Bakar punya hafalan wa yu'tuz zakah, mendidik mereka tunaikan zakat sekali. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka buat benda-benda empat tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka lindung daripada aku harta mereka dan juga darah mereka. Wa hisabun Allah, urusan mereka itulah Allah Taala. Jadi Abu Bakar kata apa? Demi Allah, kalau mereka sekat aku tali unta atau anak unta, inaqan atau iqalan, ikut riwayat tali unta atau anak unta yang mereka dahulu bagi kepada Rasulullah, aku perangi mereka di atas perbuatan tak bagi pada aku. Demi Allah aku akan perangi siapa pisah solat dengan zakat. Pasal ketika diorang nak serang kampung tu, azan masih berkumandang. Dan kalau ikut logik dia, Nabi SAW dahulu juga tak serang kampung ada azan. Tapi Abu Bakar ketika hari berkenaan, dia suruh tentera turun. Okay. Tapi apa menjadikan kejayaan dia? Kejayaan dia berlaku dengan sebab apa? Para sahabat Nabi dah dipesan oleh Nabi, umir tu usikum bisam'i wa ta'ah. Aku pesan kamu untuk dengar dan taat. Dan pasal dengar dan taat itulah kejayaan sebenar. Yang mana kalau kita dalam keadaan kita sekarang ni, macam itu kan pelumba basikal negara. Kami jumpa dekat Al-Khadim. Dia datang ada rakaman. Dia kata dekat Melbourne, kan dia tinggal kat Australia untuk latihan basikal. Di sana tiap-tiap hari sekarang kes adalah 20,000, 30,000. Sebab diorang suka memberontak, tak nak vaksin dan sebagainya. Sana kes sampai sekarang puluhan ribu setiap hari. Kita kan jumlah macam sikit je kan, turun sikit kan. Sebenarnya pasal kita taat je. Aman, kita boleh kerja sebagainya, tak ada sekatan yang lain. Sebab kita dengar cakap. Yang mana itu pesanan Nabi SAW. Dan perbuatan mengapi-apikan orang ramai untuk jangan ikut SOP dan sebagainya. Sedangkan benda-benda ni tadi macam kita sebutkan, pada perkara ada ijtihad. Maka jangan sekali-kali kita gunakan ruang tersebut untuk merosakkan hubungan di antara rakyat dengan pemerintah. Bila dia perintah, ikut je. Yang paling teruk kena AJK masjid lah, ejen Dajjal. Kerana apa? Pisahkan soft. Wallahualam. Okay, baik, di sini ada soalan. Adakah membutuhkan soft jika kita meletakkan beg, telekung, tongkat, handphone dan sebagainya di antara jemaah? Di antara jemaah. Dia sebenarnya masalah soft tu rapat atau tidak, atau putus atau tidak, ayat tu tak pernah keluar tajuk putus soft. Kadang-kadang orang kita ni ada masalah macam kes bila budak-budak kecil masuk tengah soft, ada kata putus soft. Saya kata zaman Nabi SAW dahulu, Amr bin Salamah, dia jadi imam satu kampung, umur dia 6 tahun je. Dia jadi imam umur 6 tahun. Pasal kebetulan orang kampung dia jumpa Rasulullah baca Quran, yang hafal paling banyak dia. Yang kadang-kadang masjid-masjid kita ni kan ada masalah budak-budak masuk soft. Belakang. Yang tempat betul-betul belakang imam saja. Yang Nabi kata liyalikum, untuk hendaklah duduk belakang kamu dan solat tadi, ul ahlam wan nuha, orang-orang yang punya kelembutan dan juga akal. Maksud dia jangan sampai orang yang duduk belakang tadi jenis keras. Contoh kali imam terpaksa keluar, nanti dia buat baca panjang dan sebagainya, dia macam apa? Ada orang macam dia tak ada kelembutan dengan orang ramai, tak ada rasa belas kasihan. Dia solat, dia nak orang ikut aku baca, aku jadi imam, kau kena ikut cakap aku. Jadi basically yang duduk belakang ni, dia mesti orang yang paling lembut. Adapun kiri kanan taklah, tak ada masalah kat situ. Orang kita sering ada kat ayat bila budak-budak masuk soft, putus soft.
Kita kenapa? Ada sebab yang Nabi larang dalam masalah saf ni sebenarnya adalah solat bersendirian. La yusalliyanna ahadakum fi khalfas safi munfaridan, dengan solat seorang kamu di belakang saf secara bersendirian. Itu yang Nabi larang. Adapun kalau sekiranya seorang itu dia ada masalah kan, terpaksa berasing sikit dan sebagainya, ataupun pasal di hadis yang datang daripada Abu Bakrata yang dia takbir sebelum masuk saf. Dia takbir dekat pintu, kat situ dia takbir, kemudian dia masuk kemudian dalam saf. Benda tadi tak membatalkan solat dia. Itu antara dalil berkenaan masalah saf ni tadi. Kalau orang tak masuk dalam saf pun dia takbir sah. Cuma dia akan masuk larangan Nabi tadi. Para orang bahas adakah batal atau tidak lepas Nabi larang solat di belakang saf bersendirian. Soalan kedua, adakah sama orang yang berjarak tadi dengan orang yang solat bersendirian? Itu kena bahaskan. Sebenarnya zaman dulu pun, kalau tuan-tuan cara tuan-tuan buat sekarang dekat mana-mana masyarakat selain daripada tempat yang amal sunnah, itulah cara orang Melayu kita solat. Mana dekat kaki, memang berjarak. Tuan-tuan nak tahu rapat sungguh, pergi tanah haram lah. Tengok orang Arab ke orang Afrika, dia rapat kaki dekat kita. Kat sini tak nak rapat biasa. Macam ni lah. Yang biasanya semua bawa sejadah sendiri, semua asing-asing ni orang. Jadi kalau tajuk dia adalah adakah menjadikan tak timbul tajuk sebenarnya. Tongkat ke apa sebagainya dikira sebagai memutihkan saf, tak timbul. Atau tiang kalau ada pun tak dikira sebagai memutihkan saf. Yang pentingnya benda tadi bukan kita solat bersendirian. Itu yang Nabi larang. Solat di belakang saf secara bersendirian. Tapi kalau orang yang sekarang ni kerana ada wabak penyakit, terpaksa berjarak, adakah dikira dia apa bersendirian? Jawapannya tidak. Dan bahkan pelaksanaan solat dengan SOP itu adalah lebih baik daripada dikosongkan masjid tanpa solat. Zaman para sahabat dahulu memang ketika berlaku Taun Amwas di Syria, Amr bin As diarahkan orang ramai untuk berpecah. Jangan tinggal setempat. Semua tinggalkan bandar. Jangan duduk sekali berkumpul. Untuk menghilangkan penyakit. Wallahu a'lam, kan itu ijtihad dia. Sedangkan para sahabat yang sebelum dia, contoh macam Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, diorang tak nak lari. Sebab diorang kata ini janji Rasulullah. Rasulullah kata akan berlaku wabak penyakit, dah benar macam Rasulullah sabdakan. So diorang tak lari. Bahkan siap minta pula, aku harap aku dapat benda ni. Sebab Nabi janjikan siapa mati kerana wabak penyakit mati syahid. Dia tak nak lari. Itu ijtihad diorang. Ijtihad Amr bin As suruh orang tinggalkan bandar, pergi duduk kat bukit-bukit, jangan bercampur. Dan dia kata wabak penyakit ni macam api. Bila kita letak kayu tu bersebelahan, dia akan terbakar. Bila kita jarakkan, dia tidak kena. Jadi apa yang dikatakan oleh Amr bin As tu sebenarnya apa yang Umar bin Khattab setuju. Sebab dengan itulah berlakunya pengurangan penyakit. Dan kita, kalau kita kata dengan kaedah dan kajian dapati macam tu, dan kita buatlah tu je. Dan lakukan solat secara kurang sempurna lebih baik daripada tinggalkan terus jemaah yang ada. Kurang sempurna tapi masih lagi laksanakan jemaah, berbanding dengan kosongkan masjid terus saya solat. Biar syiar Islam tu berlaku, lebih baik kita buat dengan tanpa sempurna, sehinggalah Allah Ta'ala angkat dari kita wabak penyakit ni dan kita buat sempurna balik. Adakah perlu diadakan tirai ataupun penghadang saf antara lelaki dan perempuan? Adakah ia memutuskan pahala jemaah? Jawapannya tak ada masalah. Apa kalau letakkan atau tak letakkan. Tajuk ini adalah masalah masalah ijtihadiyah. Zaman Nabi SAW dahulu memang kerana keadaan masjid baginda macam tu. Dia bahkan tak dinding-dinding ni, kemudian mula-mula asal batang-batang tamar je dijadikan sebagai sempadan. Atap pun kawasan depan je, kawasan tengah tak ada atap. Jadi benda-benda ni kita kata tidak ada larangan atau suruhan masalah penghadang ni. Dan bahkan tak ada kaitan pun dengan memutuskan saf. Sebab selagi mana jemaah tu dengar apa yang imam buat dan dia boleh follow apa perbuatan imam, kalau dia duduk kat pagar luar ni pun sah, jemaah dia masih lagi sah. Tak ada kira putus saf pun. Sebab para sahabat Nabi SAW dahulu solat Nabi dalam rumah, diorang nampak bayang-bayang Nabi, diorang solat dalam masjid. Nabi dalam rumah, mereka dalam masjid. Diorang follow punya Nabi solat. So para ulama kata, kalau anda kata kita dengan imam kita ada sungai pun takkan putus solat kita, masih lagi dikira sebagai berjemaah.
Jadi orang kita kan ada masalah soft, dia takkan kena ada ruang udara lah, buka tingkap pintu dan sebagainya. Ini tidak ada sebenarnya, datang daripada dalil-dalil yang sahih. Ia ijtihad sebahagian para ulama kerana menggambarkan apa? Kononnya kena udara yang sama, ruang yang satu. Sebab kadang ada orang tu, okey, buka pintu. Kita tutup aircon kan. Lepas tu kira jemaah luar, okey, buka pintu. Nanti kan putus soft. Mana ada? Selagi dia tahu imam buat apa. Kedua, dia tidak solat berseorangan. Dan jawapannya, solat dia sah. Dia masih dikira ikut imam dan tak ada kira masalah putus soft. Kurang afdal soft, ya. Macam untuk lelaki, soft paling afdal adalah paling hadapan. Wanita soft paling elok adalah paling belakang. Tapi tak ada sampai kena keluar kat pagar tu. Nanti kita tengok akak-akak pergi takbir kat pagar. Kenapa? Ustaz kata paling belakang paling elok. Ni tempat paling belakang. Allahu Akbar, tengok kat belakang kan, beratur. Itu bukan. Itu ajaran betul. Dalam ruang solat ni, tempat terbaik wanita di belakang. Tapi tak ada masalah. Cuma macam zaman kita sekarang ni, orang perempuan dia akan rasa macam seronok kalau ada privacy. Tutup tu dia nak salin baju dia ke sebagainya, dia rasa selesa. Itu sahaja. Kalau dia kata kalau tidak, dia boleh cari tempat lain yang ada bertutup, dia salin baju kat situ. Atau dalam kereta dia ke dan sebagainya, datang masuk masjid tanpa ada masalah. Itu kena faham sikit lah. Tapi tak ada kaitan dengan masalah soft rosak ke, soft putus ke, pahala jemaah hilang, tak ada. Tak dikira Baik. Jadi kebiasaan lepas solat bersembang, sedangkan ada jemaah solat sunat tak berdoa, solat sunat, okey, atau berdoa, jadi benda ni masalah apa? Masalah lepas solat bersembang. Problem ni Nabi buat. Saya nak kata tak boleh tu masalah. Sebab baginda SAW dahulu lepas solat kadang dia toleh belakang, dia tanya, siapa mimpi hari ni? Dia terus cakap dengan para sahabat. Dia tanya soalan, dia tanya ini, dia tanya sekian, tanya khabar lepas solat. Dekat depan lagi, bukan lari dah, dekat depan dalam saf lagi. So untuk kata benda tak boleh, tak ada masalah, tak ada timbul tajuk. Kalau dia kata orang tu kata nak solat sunat, ni saya bagi arahan Nabi ataupun maklumat Nabi SAW. Dia solat yang afdal untuk seorang tu adalah di rumah dia, kecuali fardu. So kalau kita kumpulkan dalil sekaligus, tak ada timbul masalah gangguan tadi. Unless macam kalau kita macam di tempat-tempat yang tak ikut sunnah, mereka akan amalkan lepas solat imam pegang mikrofon dan astagfirullah. Jadi orang solat pun akan terganggu. Itu je betul. Adapun dalam masalah dalam soft orang sembang sebelah-sebelah, memang patutnya sembang kuatlah. Tapi tak timbul tajuk perbualan lepas solat tadi menjadi tak elok kerana mengganggu orang lain. Unless kuat sangat kot, atau cerita benda yang sensitif dan sebagainya, sensasi, orang dalam solat tu pun macam apa ada cerita benda ni kan, terdengar tu mungkin lah. Tapi untuk masalah perbualan lepas solat, jawapannya tidak. Tak timbul tajuk masalah larangan. Cuma memang kita kena jaga sensitiviti masalah suara kita kan. Gangguan atau membaca Al-Quran pun sebenarnya mengganggu orang pun tak boleh. Itu tak patut berlaku lah. Tapi kalau yang afdalnya untuk solat sunat, amalkanlah di rumah. Untuk solat fardu, di sinilah tempat yang afdal dia, yang sepatutnya. Sebab Nabi kata afdalus salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seafdal solat seorang itu di rumahnya kecuali yang fardu. Bahkan Nabi kata dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Sallu fi buyutikum, solatlah dalam rumah kamu. So Nabi kata memang rumah tu pun patut dijadikan tempat solat sunat. So kat sini tak solat sunat sangat pun tak apa sebenarnya, tak ada masalah kat situ. So dosa gaduh masalah perbualan. Tapi yang berbual pun jaga sikit lah. Imam pun nak bual sini, okey, pakai mikrofon. Pakcik apa jadi mana? Tak payahlah. Tak payah gunakan mikrofon. Kalau ni satu ganggu mungkin satu masjid. Tapi kalau untuk perbualan biasa, tidak ada larangan langsung. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sain? Tak ada Ada? Tak ada. Alhamdulillah. Kita berhenti sini, insyaAllah kita sambung esok untuk sesi terakhir kita. Malam ni sini juga kan. Malam ni insyaAllah ada tajuk khas juga. Nanti insyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.